Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita nak bincangkan latihan daripada buku aktiviti untuk pelajaran 4, iaitu tanda kenabian. Pelajaran 4, tanda kenabian. Baik, muka surat 41. Okey, arahan dia, kawan-kawan, bolehkah bantu Ana menjawab soalan teka-teki ini? Okey, so dia ada bagi kat kita teka-teki dan kita kena jawab teka-teki itulah. Baik. So jadi teka-teki yang pertama, badanku lembut tidak terasa, tinggal di langit tinggi sekali, melindungi Nabi ke mana sahaja dari panas cahaya mentari. Okey, jadi jawapan teka-teki ini ialah awan. Okey, awan. Ain, waw, alif, nun. Awan. Okey, awan. Baik. Teka-teki yang kedua. Rupaku hitam tapi mulia, sering dikucup jemaah haji. Tempat tinggalku Kaabah namanya. Cuba teka kalau bestari. Okey, baik. Maksudnya dia suruh teka. Okey, rupa hitam, mulia, dikucuk oleh jemaah haji. Okey, tempat tinggal dia ialah Kaabah. Okey, ada satu je lah. Jawapannya ialah Hajarul Aswad. Okey, Hajar Aswad. Okey, Hajarul Aswad ataupun Hajar Aswad. Okey, baik. Teka-teki yang ketiga. Nabi Muhammad orangnya mulia, berakhlak tinggi, berbudi pekerti. Penduduk Mekah percayakan baginda. Jika bijak, gelaran apa yang diberi? Baik. Apakah gelaran yang penduduk Mekah beri kepada Nabi Muhammad SAW? Okey, gelaran dia ialah Al-Amin. Okey, Al-Amin maksudnya orang yang dipercayai. Baik. Muka surat 42. Baik, arahan dia ialah warnakan huruf untuk membentuk perkataan. Okey, warnakan huruf untuk membentuk perkataan. Nasihat, okey, warna merah. Kenabian, warna jingga. Yahudi, warna biru. Baik, warna kuning. Okey, dia dah buat dah yang pertama untuk kamu. Buhaira. Ba, ha, ya, ra, alif. Buhaira. Okey, jadi dia suruh buat baki yang 4 ni lah. Nasihat, kenabian, Yahudi dan juga baik. Okey, yang mana dia dah bagi dah. Nasihat warna merah, kenabian warna jingga, Yahudi warna biru dan baik warna kuning. Okey, jadi kita buat. Okey, tu nasihat. Kamu tulis nasihat dan warnakan warna merah. Dan untuk nasihat, dia terdiri daripada huruf nun, sod, ya, ha dan ta. Okey, nasihat. Baik. Yang kedua, kenabian. Okey, kenabian, warnakan warna jingga. Okey, kenabian. Okey, kaf, nun, ba, ya, nun. Okey, kenabian. Baik, seterusnya Yahudi. Okey, Yahudi, warnakan warna biru. Ya, ha, waw, dal, ya. Okey, ya, ha, waw, dal, ya. Okey, Yahudi. Baik, seterusnya baik. Okey, baik kamu warnakan warna kuning. Ba, alif, hamzah, ya, qauf. Okey, qauf. Ba, alif, hamzah, ya, qauf. Okey. Baik, baik. Okey, selesai untuk latihan ni.
Okey, masih lagi muka surat 42. Jadi bahagian bawah senaraikan 4 sifat mulia yang perlu ada dalam diri murid. Okey, baik. Apa-apa saja sifat mulia yang perlu ada. Okey, apa-apa saja. Okey, yang perlu ada pada seorang murid. Okey, jadi kamu boleh ambil tulis apa saja yang baik. Okey, sifat-sifat yang baik yang perlu ada pada seorang murid. Kamulah, kamu seorang murid kan. Okey, jadi apa-apa saja sifat yang baik kamu boleh tulis kat sini. 4 dia nak 4. Baik, jadi muallim dah tulis kat sini 4 sifat yang perlu ada pada seorang murid yang baiklah kan. Sifat mulia yang perlu ada seorang murid. Okey. Yang pertama, tidak berdusta. Maksudnya jujurlah. Okey, jujur ataupun tidak berdusta. Maksudnya tidak berbohong. Okey, cakap yang benar. Okey, tidak menipu orang, tidak berdusta. Baik, yang kedua, selalu menolong orang. Okey, yang ni bagus. Okey, kamu sebagai seorang murid kena ringan tulang dan selalu menolong orang yang memerlukan. Okey, orang yang susah ataupun orang yang memerlukan. Baik. Yang ketiga, bekerjasama. Okey. So kamu kena belajar untuk bekerjasama dengan orang lain. Okey. Kamu kalau perkara tu susah nak buat, susah nak diselesaikan, okey, ataupun pekerjaan tu berat, kamu mungkin memerlukan orang lain untuk kamu tolong bersama-sama kamu untuk buat kerja tu. Jadi kerjasama diperlukan. Okey, kerjasama diperlukan. Okey, tak boleh buat kerja tu seorang-seorang. Kalau buat kerja seorang-seorang mungkin susah ataupun lambat untuk siapkan. Tapi kalau kamu boleh bekerjasama dengan orang lain, kerja tu boleh jadi lebih mudah dan cepat untuk disiapkan. Okey. Yang keempat ialah amanah. Okey, amanah ni maksudnya kamu memikul tanggungjawab yang diberikan kepada kamu dengan baik. Okey. Kalau orang dah percaya akan kamu, suruh kamu jaga barang dia, kamu jaga barang dia. Kalau kamu ada tugasan dalam kelas, kamu dilantik sebagai ketua kelas ataupun penolong ataupun orang yang perlu menyapu sampah pada setiap hari Selasa contohnya. Jadi kalau kamu adalah orang yang beramanah, kamu akan melakukan tugasan ataupun tanggungjawab kamu tu dengan baik. Macam tu. Baik. Muka surat 43. Okey, pilih sifat-sifat yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian salin. Baik, kat sini dia bagi ada berapa ni? Berapa sifat semua? 1 2 3 4 5 6, 7, 8. Okey, semuanya ada 8 sifat. Tapi tak semuanya sifat yang ada pada Nabi. Ada sifat yang tak ada pada Nabi. So tu kita kena pilih 5. Okey, 5 sifat yang ada pada Nabi. Okey, amanah. Okey, amanah ada. Penyayang, penyayang pada. Khiyanah. Khiyanah ada tak? Khiyanah tak ada. Khiyanah ni maksudnya khianat lah. Okey, tidak menepati janji, khianat. Okey, pemarah. Pemarah tak ada. Pemurah. Pemurah ada. Okey, pemarah ni orang yang kerja marah. Pemurah ni orang yang suka memberi pertolongan. Okey, dalam bentuk apa-apa caralah. Okey, sama ada kudrat tenaga dia ataupun dalam bentuk wang harta yang dia ada. Okey. Okey. Baik, jujur. Okey, jujur, tidak menipulah. Okey, bercakap benar, tidak berbohong, tidak berdusta. Malas. Malas pun tak ada. Itu tak ada kat Nabi. Nabi seorang yang rajin. Okey, sabar. Sabar ada. Okey, sabar ada pada Nabi. Baik, jadi kita dah tahu dah yang mana sifat yang ada pada Nabi, yang mana yang tak ada pada Nabi. Jadi kita boleh tulis dekat ruangan yang diberikan. Ada 5 semuanya. Okey, ni beg-beg kosong yang dibawa oleh 5 ekor burung ni. So kamu tulis balik
sifat-sifat yang ada pada Nabi itu dekat ruangan yang ada ni. So ada 5 semuanya. Yang pertama, amanah. Yang kedua, penyayang. Yang ketiga, pemurah. Okey, pemurah bukan pemarah Pemurah. Yang keempat, jujur. Yang kelima, sabar. Okey, baik. Habis, selesai muka surat 43. Baik, muka surat 44. Okey, susun perkataan di bawah menjadi ayat yang lengkap. Okey, baik. Dia bagi kat kita perkataan ni dah lengkap, cuma dia tak susun supaya menjadi ayat yang boleh difahami. Jadi kita kena susun balik supaya menjadi ayat yang boleh kita faham lah. Okey, baik. Jadi dia bagi Buhairah, nama pendeta Nasrani ialah. Jadi kalau baca tu tak faham. Okey, kita kena susun balik supaya boleh faham. Okey, kalau bila susun balik supaya boleh faham, dia akan jadi Buhairah ialah nama pendeta Nasrani. Okey, Buhairah adalah nama kepada pendeta Nasrani yang Nabi terjumpa dengan dia. Okey. Baik. Yang ketiga, yang kedua, beragama Kristian Buhairah. Okey, susah nak faham. Okey, kita susun balik. Buhairah beragama Kristian. Jadi Buhairah ni dia beragama Kristian ataupun Nasrani Nasrani ataupun Kristian. Baik. Yang ketiga, okey, memberi Abu Talib nasihat kepada Buhairah. Okey, kalau baca pun memang tak faham. Susun balik supaya boleh jadi ayat yang boleh difahami. Buhairah memberi nasihat kepada Abu Talib. Okey, Abu Talib ni siapa? Abu Talib ni adalah bapa saudara kepada Nabi. Nabi kan pergi ke negeri Syam untuk berniaga bersama dengan bapa saudara dia Abu Talib. Dan waktu mereka pergi ke sana itulah mereka terjumpa dengan Buhairah. Mereka terjumpa dengan Buhairah. Baik. Yang keempat, melihat tanda kenabian. Buhairah dapat di belakang Nabi. Jadi kalau baca ni pun pening apa maksud dia ni. Susun balik supaya boleh faham. Buhairah dapat melihat tanda kenabian di belakang Nabi. Di belakang badan Nabi itu ada tanda kenabian. Okey. Memang dah diberitahu dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dah diberitahu dah bahawa Nabi Muhammad ni akan jadi Nabi yang terakhir. Okay, Nabi penghulu segala Nabi, Nabi akhir zaman. Dan Nabi Muhammad ni dikatakan ada tanda dekat belakang badan dia. Jadi tanda itulah yang Buhairah ni dapat nampak. Dia tengok, dia kata sama macam yang disebut dalam kitab Injil. Macam tu. Jadi dia tahulah. Okay. Baik, muka surat 45. Jawab soalan berpandukan gambar. Okey, gambar yang dia bagi kat sini ialah gambar apa ni? Ada dekat penjuru Kaabah. Ada dekat penjuru Kaabah. Okey, baik. Apakah nama batu di sebelah? Okey, apa nama dia? Hajarul Aswad. Okey, Hajar Aswad. Okey, apakah yang mengakibatkan Kaabah rosak? Okey, apa yang menyebabkan Kaabah jadi rosak? Banjir besar. Okey, pernah satu ketika Kaabah dilanda banjir besar dan batu Hajar Aswad tu dihanyutkan oleh air. Dan berlaku pergaduhan, pertelingkahan antara penduduk Mekah waktu tu untuk nak tentukan siapa yang layak, siapa yang berhak untuk letak balik batu Hajar Aswad tu di tempat dia. Okay, jadi bergaduh. Masing-masing semua pakat kata mereka yang layak. Okay. Jadi siapa yang dipanggil untuk jadi hakim? Okay, siapakah yang dipilih menjadi hakim untuk menyelesaikan masalah batu tersebut?
Bila batu tu dah hanyut, masing-masing semua bergaduh. Semua orang pakat mengaku kata mereka yang layak. Tak ada siapa pun nak berganjak. Jadi siapa yang dilantik jadi hakim untuk tentukan siapa yang layak untuk letak batu tu. Jadi mereka lantik Nabi Muhammad SAW sebagai hakim. Sebab apa mereka lantik Nabi sebagai hakim? Sebab mereka percayakan Nabi. Nabi tak pernah berbohong. Jadi Nabi akan buat keputusan yang adil. Keputusan yang tepat, yang betul dan semua orang boleh terima dengan keputusan dia. Contoh. Kepercayaan penduduk Mekah terhadap Nabi Muhammad SAW semakin bertambah. Baginda telah mendapat gelaran. Gelaran apa? Yang bermaksud apa? Gelaran Al-Amin. Yang bermaksud orang yang dipercayai. Semua orang panggil Muhammad Al-Amin. Muhammad orang yang boleh dipercayai. Contoh. Baik, muka surat 46. Warnakan jawapan yang betul. Yang ni kamu hanya perlu tengok soalan, baca soalan dan warnakan jawapan yang betul. Ada 3 pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang betul. Baik, kita baca soalan yang pertama. Siapakah Buhaira? Ulama, pendeta Nasrani, Raja Syam. Jawapan dia ialah pendeta Nasrani. Pendeta Nasrani ataupun pendeta Kristian lah kan. Baik, soalan yang kedua. Dengan siapakah Nabi pergi berniaga ke Syam? Dengan siapa dia pergi ke Syam tu? Dengan Abu Talib. Abu Talib bukan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu datuk dia. Abu Talib. Abu Talib tu bukan datuk. Abu Talib tu adalah bapa saudara dia. Pakcik dia lah. Bapa saudara dia. So jawapan dia ialah bapa saudaranya Abu Talib. Baik. Soalan yang ketiga. Buhaira mengatakan Nabi dilantik menjadi yang pertama Nabi akhir zaman, yang kedua putera raja, yang ketiga raja di Syam. Jawapannya betul ialah Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman ataupun Nabi yang penghabisan. Tak ada Nabi lain lah. Nabi Muhammad ni adalah Nabi yang tak akhir dan dia adalah penghulu segala Nabi. Macam tu. Baik. Yang keempat. Apakah ini muka surat 47 yang keempat ni, soalan keempat ni dah masuk muka surat 47. Baik, apakah maksud Al-Amin? Al-Amin tu maksud dia apa? Orang yang suci, orang yang dipercayai, pemerintah. Jawapan dia ialah yang tengah-tengah, orang yang dipercayai. Baik. Soalan yang kelima. Siapakah yang dipilih menjadi hakim bagi menyelesaikan masalah perletakan Hajar Aswad? Yang pertama, pembesar Quraisy. Yang kedua, hakim di Mekah. Baik. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dipilih untuk jadi hakim untuk meletakkan Hajar Aswad tu ialah Nabi Muhammad. Sebab apa dia dipilih? Sebab dia adalah orang yang boleh dipercayai. Orang yang adil. Baik. Yang keenam. Baik, ini adalah soalan yang terakhir. Berikut merupakan sifat peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali membangga diri, tidak pernah berdusta, suka menolong orang. Dia kata kat sini kecuali, maksudnya yang mana yang tak betul. Membangga diri. Semua tu adalah sifat Nabi Muhammad kecuali ada satu yang bukan, membangga diri. Nabi Muhammad bukan orang yang membangga diri. Baik. Jadi yang tu saja untuk hari ini. Kita dah selesai membincangkan latihan daripada buku aktiviti untuk pelajaran 4, tanda kenabian. Jadi kamu boleh bandingkan jawapan kamu dengan jawapan maklim.
Okey, kalau betul kamu boleh tandakan right dengan pen merah pun tak apa. Tapi kalau salah, kamu buat pembetulan sendiri. Okey. Boleh buat pembetulan, tak ada masalah. Okey. Buat pembetulan supaya jawapan kamu jadi betul. Okey, baik. Jadi yang tu saja untuk minggu ni. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.